Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah bin Jamaluddin, merupakan pelajar tahun 3, mengambil subjek benua Eropah selepas Perang Dunia Kedua. Okey, baik. Kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu selepas Perang Dunia Kedua adalah Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin merupakan hubungan yang tegang antara Soviet Union dengan kuasa barat ketika itu, terutamanya Amerika Syarikat. Perang Dingin bermula kesan daripada berakhirnya Perang Dunia Kedua. Amerika Syarikat dan Soviet Union menjadi dominan selepas Perang Dunia Kedua, tetapi menjadi musuh selepas kekalahan gabungan Adolf Hitler dengan sekutunya. Masing-masing ingin menjadi kuasa yang lebih berpengaruh di negara-negara ketiga. Oleh itu, kita akan membincangkan isu-isu yang menyebabkan hubungan renggang antara kedua-dua negara tersebut. Isu yang pertama iaitu ideologi. Perbezaan ideologi di antara Soviet Union dengan Amerika Syarikat, yang mana Soviet Union mengamalkan ideologi komunis, manakala Amerika Syarikat mengamalkan ideologi demokrasi. Dengan itu, berlakunya persaingan untuk mempengaruhi negara-negara berkecuali. Soviet mempunyai kepentingan di Laut Hitam, iaitu di bawah jagaan Turki, kerajaan Turki. Selepas itu, Soviet Union mencadangkan kepada Turki agar membuat satu rundingan untuk meletakkan Laut Hitam di bawah pengawasan Soviet Union dengan Turki. Tetapi mendapat reaksi daripada Amerika Syarikat kerana tidak meminta kebenaran persetujuan daripada Amerika Syarikat terlebih dahulu. Polisi Amerika Syarikat untuk menghapuskan pengaruh Soviet di Turki melalui bantuan dari segi kewangan dengan militari, supaya dapat membangunkan semula negara berkenaan tanpa kebergantungan daripada Soviet Union. Selain itu, Amerika Syarikat kemudiannya mengambil kesempatan dalam pertelengkahan antara Tito dengan Stalin. Ini dengan menyokong Joseph Broz Tito. Soviet mengutuk tindakan Amerika Syarikat yang menyokong Yugoslavia kerana bukan di bawah pengaruh Amerika Syarikat. Soviet Union telah melabelkan Yugoslavia sebagai salah satu negara yang menyokong imperialisme Amerika Syarikat dan mendapat bantuan ekonomi darinya. Akhirnya terjadi ketegangan dalam hubungan Amerika Syarikat dan Soviet Union apabila masing-masing bersaling antara satu sama lain. Seterusnya kita beralih kepada isu yang kedua, iaitu penciptaan senjata nuklear. Amerika Syarikat dan Soviet Union turut berlumba dalam penciptaan senjata nuklear. Penciptaan senjata bukan sahaja kegunaan untuk di darat, malah digunakan untuk di laut, di udara turut juga dicipta. Mereka beranggapan bahawa kekuatan militari tidak akan tergugat jika diancam oleh musuh. Perlumbahan dalam bidang senjata membawa kepada pengeluaran senjata atom yang paling berbahaya yang dicipta oleh kuasa-kuasa besar, sehingga Perang Dingin ada yang menyebut sebagai Perang Atom. Kedua-dua lebih menunjuk kekuatan masing-masing kerana tidak mahu dianggap lemah. Tetapi Soviet Union dari aspek penciptaan senjata ketinggalan dan kemunduran daripada Amerika Syarikat, kecuali pemilikan tenaga buruh yang ramai berbanding Amerika Syarikat. Okey, baik, kita teruskan pada isi yang seterusnya, iaitu krisis di Kuba. Negara Kuba pada awalnya bukanlah dilihat sebagai negara yang dapat menggugat keselamatan Amerika Syarikat. Fidel Castro berjaya melaksanakan revolusi dan mendapatkan negara Kuba melalui Soviet Union. Ini telah menjadikan hubungan yang baik antara Kuba dengan Soviet Union. Oleh itu, Amerika Syarikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Terdapat pelarian-pelarian Kuba
berlindung dari kuasa besar. Dengan itu, perisikan Amerika Syarikat mengambil peluang untuk melatih pelarian-pelarian Kuba supaya dapat memberontak di Kuba pada suatu masa. Akan tetapi, berjaya ditumpaskan oleh Fidel Castro kerana mereka kekurangan kemahiran dan keselamatan. Secara rahsia, Soviet membuat pangkalan untuk menempatkan bom nuklear di Kuba. Amerika Syarikat membantah pemasangan bom nuklear di Kuba dengan mengambil keputusan untuk kuarantinkan Kuba bagi menghalang kapal-kapal Soviet Union membawa peluru tambahan di Kuba. Selain itu, Amerika Syarikat juga menyekat perdagangan Kuba dengan negara-negara bebas dan berkecuali. Amerika Syarikat menuntut supaya Soviet mengeluarkan semua senjata nuklear daripada Kuba. Soviet Union bertindak untuk meletakkan peluru pepandu di negara Kuba untuk mengimbangi kekuatan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat meyakinkan Soviet Union bahawa negara kuasa liberal berjanji tidak akan menyerang Kuba. Akhirnya, Soviet menarik balik semua senjata nuklear di Kuba dan perjanjian antara Amerika dan Soviet dimeterai bahawa kemerdekaan di Kuba akan dijamin oleh Amerika Syarikat. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan isi yang terakhir, iaitu krisis di Afghanistan. Afghanistan merupakan sebuah negara yang terasing daripada campur tangan antarabangsa. Amerika Syarikat telah menarik diri daripada Asia Tengah. Soviet Union banyak membantu Afghanistan sama ada ekonomi maupun militari untuk membangunkan negara tersebut. Akhirnya hubungan Soviet Union dengan Afghanistan semakin baik. Tapi Afghanistan tidak mahu mengikuti budaya dan model Soviet Union kerana Afghanistan berteraskan sistem demokrasi iaitu pemerintahan barat. Lalu Afghanistan menjalani hubungan kepada Amerika Syarikat kerana mendapat pengaruh yang kuat daripada Soviet Union. Soviet menegaskan kepada Amerika Syarikat bahawa bukan pencerobohan yang dilakukan oleh Soviet, tetapi adalah jemputan daripada Afghanistan untuk menghapuskan pemberontakan Islam yang telah menggelarkan diri mereka sebagai mujahidin, yang mana Muhammad Amin mengatakan mujahidin adalah golongan pengganas. Namun begitu, Muhammad Amin ditembak mati oleh tentera Soviet Union, lalu digantikan dengan Muhammad Kamal. Amerika Syarikat memberikan bantuan kepada pemberontakan Islam dari segi kewangan dan juga senjata. Peperangan di antara golongan pemberontakan Islam dengan Soviet Union telah mendapat bantuan daripada pro-Amerika. Akhirnya golongan pemikiran Islam telah menguasai 75% negara tersebut. Akhirnya golongan mujahidin telah menguasai 75% negara tersebut. Secara tidak langsung, Soviet Union terpaksa mengundurkan tenteranya daripada negara tersebut. Kesimpulannya, Amerika Syarikat dan Soviet Union telah mencetuskan satu lagi fenomena selepas Perang Dunia Kedua, iaitu Perang Dingin. Bahkan ini telah menjejaskan kehidupan manusia melalui penggunaan senjata nuklear oleh kedua-dua negara kuasa besar, berpunca daripada perasaan tidak selamat dan terancam antara satu sama lain kerana kedua-duanya mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Oleh itu, menyebabkan timbul prasangka untuk tidak mempercayai antara satu sama lain disebabkan keinginan untuk menguasai dunia baru selepas Perang Dunia Kedua. Sekian dan terima kasih.